This call is now being recorded. Baik, jam dah menunjukkan pukul 8.05. Okey. Jadi, cikgu rasa... Okay, cikgu, kita boleh mulalah ya. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Apa khabar pagi ni? Salam. Waalaikumsalam. Cikgu harap. Waalaikumsalam. Ya. Cikgu harap semua pelajar sihat. Okey. Dan bersedia untuk pelajaran kita hari ini. Okey, baik, cikgu harap awak ada ya buku teks bersama awak untuk kita mengikuti kelas kita hari ini. Jadi, sebelum kita pergi lebih jauh, okey, kita baca dulu doalah bagi memberkati kelas kita hari ini. Kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Okey, baik, semua dah bersedia ya? Baik, kalau dah bersedia, okey, kita lihat dulu video ini. So, dapat lihat video tu? Dapat. Okey.
Okey, kita boleh semua orang nampak videonya? Nampak. Ke? Nampak tu. Baik, jadi awak dah lihat video tadi tu. Agaknya kat mana video tu dia ambil? Siapa tahu? Balai. Cenderung balai. Sikit lagi. Kawasan apa tu? Video tadi menunjukkan kawasan apa? Ada yang nak cuba? Ada? Tak ada? Okey, baik. Video tu cikgu ambil daripada satu channel YouTube. Itu merupakan video yang diambil di kawasan Sungai Manik, sekitar Sungai Manik. Jadi apa kegiatan ekonomi yang ada dalam video tadi? Pertanian. Okey, pertanian. Aktiviti pertanian, penanaman, apa dia? Padi. Padi. Okey, jangan sebut sawah padi ya. Padi sawah. Okey, baik. Jadi hari ni, okey, sebelum cikgu nak tanyalah, awak rasalah pendapat awak. Kenapa agaknya padi banyak ditanam di sekitar Sungai Manik, Labu Kubung? Siapa tahu? Tanah Pamah. Okey, betul tu Sebabkan kawasan ini yang pertama dia memang kawasan tanah pamah. Kalau kita lihat peta Malaysia masa tingkatan 1 kalau masih ingat berdekatan dengan sungai, berdekatan dengan laut, maksudnya kawasan ini ialah kawasan tanah pamah. Yang keduanya disebabkan tanah di sini sesuai untuk penanaman padi sawah. Jadi untuk pelajaran kita hari ini, kita nak sambung pelajaran kita. Sekejap Okey, baik. Kita nak sambung pelajaran kita yang lalu, okey. Geografi tingkatan 3, kegiatan ekonomi di Malaysia. Subtopik yang seterusnya faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Jadi ada sebab kenapa kegiatan ekonomi itu berlaku di suatu kawasan, bukan semua kawasan. Okey, kita akan lihat satu persatu. Baik, objektif pembelajaran kita pada hari ini okey. Mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Itu yang pertama. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti hubung kait kegiatan ekonomi dengan faktor yang mempengaruhinya. Kita nak tahu hubung kait. Okey, jadi kriteria kejayaan. Maksudnya di akhir pembelajaran ini, pelajar boleh yang pertama menyenaraikan faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi di Malaysia menggunakan peta minda ataupun peta bulatan. Okey. Yang kedua ialah kita nak menghubung kait kegiatan ekonomi tadi dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan foto yang diberikan. Okey. Kita nak pergi spesifik, ada foto nanti yang awak akan lihat dan kita akan bincang, huraikan hubung kait kegiatan ekonomi dengan faktor yang mempengaruhi aktiviti ekonomi itu tadi. Baik, jadi apa faktor-faktor tu? Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia ni, kita boleh kelaskan dia kepada dua kategori. Yang pertama, faktor fizikal. Faktor fizikal ada 5. Okey, bentuk muka bumi, tanah, iklim, saliran,
dan bahan mentah. Okey. Manakala kategori yang kedua ialah faktor manusia. Dasar kerajaan, infrastruktur, teknologi, modal, pasaran dan juga buruh. Okey. Kita akan lihat satu persatu faktor-faktor ini. Baik, kita lihat dulu faktor fizikal. Yang pertama iaitu bentuk muka bumi. Jadi kalau kita belajar geografi ni, apa-apa isu pun, perkara pertama dia akan pergi balik kepada bentuk muka bumi. Awak dah belajar di tingkatan 1 bentuk muka bumi kita, tanah pamah, tanah tinggi, pinggir laut dan juga saliran. Okay? Jadi setiap faktor-faktor ini dia mempengaruhi kegiatan ekonomi yang tertentu. Okay, yang tertentu. Okay? Baik, kita lihat tanah pamah. Macam mana tanah pamah ni mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama ialah pertanian. Kita lihat pertanian, kawasan tanah pamah, penanaman padi, getah dan kelapa sawit. Kenapa? Selain daripada itu kawasan tanah pamah ni sesuai untuk pembinaan jalan raya, jalan kereta api dan lapangan terbang. Okey. Sebab dia kawasan yang rata kan, senang kita nak bina infrastruktur ini. Selain daripada itu, perindustrian, pembinaan kilang. Okey. Kilang ni yang pertama dia memang perlulah kawasan yang rata. Okay. Yang kedua dia juga memerlukan pengangkutan. Jadi kawasan tanah pamah ni memang sesuai untuk dua perkara tadi tu. Okay. Okay, yang kedua ialah tanah tinggi. Tanah tinggi juga berperanan. Okay, kenapa? Kawasan tanah tinggi ni sesuai untuk tanaman teh, sayur-sayuran dan bunga-bungaan, serta sesuai untuk aktiviti pelancongan. Okey. Kemudian pinggir laut. Apa kegiatan ekonomi yang sesuai di kawasan pinggir laut? Yang pertama perikanan. Baik perikanan laut dalam, okey, pesisir pantai. Kemudian aktiviti pelancongan. Okey. Pantai-pantai, pulau-pulau. Dan yang ketiga ialah pelabuhan. Pelabuhan kawasan berlakunya import ekspor. Contohnya di Kelang. Okay, kemudian di Johor kita ada di Pasir Gudang. Okay. Itu yang pertama. Okay. Sekarang kita dah tengok bentuk muka bumi. Jadi soalan cikgu, apa bentuk muka bumi cenderung balai? Tanah pamah. Okay. Tanah pamah, betul tu Okey, soalan seterusnya. Orang lainlah pula jawab awak rasa kawasan cenderung balai, Sungai Manik, Labu Kubung ni sesuai tak untuk pelancongan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Tak sesuai. Tak sesuai. Syifa kata tak sesuai. Sarih? Mana Sarih? Sarih ada? Tak ada. Azimah? Azimah? Sesuai tak? Ramai tak ada ni. Azhar tu? Tak, cikgu. Tak. Okey, Azhar tu kata pun tak. Okey. Dia ada betul, ada salah. Sebenarnya kawasan ni mungkin buat masa ni lah. Buat masa ni dia kurang sesuai sebab kawasan pertanian. Tapi kalau penduduk sekitar ini ya. Hazimah kalau tak boleh, line tak kuat boleh type dekat chat box Tak sesuai. Tak sesuai. Okey, mungkin tak sesuai tapi kita boleh buatlah juga sebenarnya aktiviti pelancongan inap desa, homestay.
Okay, seperti di mana tu? Sungai Besar. Okay, kat sana kawasan pertanian juga. Tapi dia berjaya buat aktiviti pelancongan inap desa. Okay. Okay. Kita lihat yang seterusnya. Okay, tanah. Okay. Awak kena ingat ya, bila kita sebut tentang faktor, kalau soalan tanya jangan jawab tanah. Jawapan dia ialah tanah. Malaysia ni bertuah, okay, kita mempunyai pelbagai jenis tanah yang sesuai untuk pelbagai jenis tanaman. Kalau dekat negara lain, tanaman mereka agak limited disebabkan tanah mereka. Tapi kat Malaysia ni macam-macam tanah dan sesuai untuk pelbagai tanaman. Okay. Kita lihat ya di skrin tu, okay. Tanah alluvium. Ini sangat sesuai untuk penanaman padi sawah. Contoh di dataran Kedah, Tanjung Karang. Okay. Tanah laterik. Okay. Getah kelapa sawit. Okay. Walaupun dekat kawasan cenderung balai ni awak tengok ada orang tanam sawit. Okay. Tapi tanah dia bukan laterit ya. Laterit ni tanah yang berada di kawasan cerun-cerun bukit. Biasanya warna oren-oren macam tu. Okay. Kita memang tanah alluvium sebenarnya tapi masih kelapa sawit boleh hidup di tanah ini. Cuma hasilnya mungkin sedikit berbeza. Kemudian tanah gambut. Tanah gambut ni memanglah sangat terkenal dengan tanaman nenas. Okay. Contohnya di negeri mana? Siapa tahu? Ada tulis kat situ di negeri Johor kan. Okay. Kemudian pasir tanah pasir, gajus dan juga kelapa. Tengok tu Bagan Datuk, kawasan yang hampir dengan kita Bagan Datuk kalau awak pergi ke Bagan Datuk, awak nak pergi ke JT tu kan dekat kawasan Bagan Datuk tu, sepanjang tu awak akan jumpa ladang-ladang kelapa. Okay. Kemudian tanah beris. Okay, tanah beris ni dia merupakan tanah yang berada di kawasan pantai. Okay, tanah beris ni dia tak ada banyak mineral. Jadi tanaman yang boleh hidup di tanah ini agak terhad. Okay. Kebanyakannya tumbuhan yang renek. Okay, kenaf. Kenaf ni bukan tanaman Malaysia. Tapi dia dibawa ke Malaysia dan hidup subur di tanah beris. Pasir Putih, Kelantan, Setiu, Marang dan Besar. Tengok dua-dua negeri ni di sebelah pantai timur memang dia punya pantai bersih kan sebab Laut Cina Selatan kan. So tanah dia beris. So tumbuhan yang paling sesuai tanam ialah kenaf. Kenaf kalau awak tengok dalam slide tu sebelah bawah tu yang ada bunga putih itu ialah kenaf. Nampak tak? Dapat tak? Dapat. Okay. Kenaf ni untuk pengetahuan awak lah dia digunakan untuk fiber. Kita nak ambil fiber dia untuk buat kertas. Satu lagi kita buat makanan haiwan ternakan. Okay, dia akan proses jadi makanan haiwan ternakan. Okay. Baik, seterusnya ialah iklim. Iklim memang main peranan yang penting. Okay. Untuk kegiatan ekonomi. Jadi Malaysia ni iklim khatulistiwa. Kita panas dan lembap sepanjang tahun. Jadi aktiviti ekonomi boleh dilaksanakan sepanjang tahun. Sebarang aktiviti lah. Okay. Terutama sekali kegiatan pertanian. So pertanian kita ni kita boleh buat daripada Januari sampai Disember dan seterusnya. Okay. Kalau negara-negara yang ada 4 musim contohnya. Musim sejuk dia tak bolehlah nak bercocok tanam. Okay. Sebab apa? Tanah dia penuh dengan salji. Tak boleh nak bercocok tanam. Okay. Kemudian aktiviti pelancongan. Kita orang boleh datang ke Malaysia ni sepanjang tahun. Okay, perikanan, pembalakan. Cuma perikanan ni walaupun kita hujan dan lebat sepanjang tahun, kita ada monsun. Jadi bila ada monsun timur laut aktiviti perikanan di sebelah pantai timur sukar nak dijalankan lah sebab laut bergelora. Okay. Kemudian tanaman, padi, getah, kelapa sawit, koko, nanas dapat hidup dengan subur. Kemudian
kita juga ada kawasan-kawasan yang mempunyai suhu yang sederhana, kira-kira 18 darjah Celsius di kawasan tanah tinggi seperti Kundasang dan juga Cameron Highland. Okey, kedua-dua ini disesuai untuk dua aktiviti kegiatan ekonomi, iaitu pelancongan. Yang keduanya ialah pertanian. Pertanian ini meliputilah sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan. Setakat tu jelas tak kelas? Jelas. Jelas, cikgu. Alhamdulillah. Okey, seterusnya ialah saliran. Jadi kat Malaysia ni kita ada banyak sungai yang membantu aktiviti pengairan pertanian. Contohnya tanaman padi. Selain daripada tu saliran yang baik juga menyebabkan kita boleh buat aktiviti pelancongan. Yang paling popular saliran ni selalunya merujuk pada sungai ialah river cruise. Yang pertama di Malaysia river cruise ialah di Melaka. Lepas tu ada banyaklah even kita kat Teluk Intan pun kita ada river cruise. Saliran ya. Yang terakhir sekali ialah bahan mentah. Malaysia ni memang kaya dengan bahan mentah. Macam cikgu cakap tadi, terdapat pelbagai tanaman yang boleh hidup di Malaysia, so dia kaya dengan bahan mentah, sumber mineral, hasil hutan. Jadi awak boleh lihat dalam jadual tu, bahan mentah dan kegiatan ekonomi yang berkaitan. Kayu balak, kelapa sawit. Kelapa sawit ni bukan setakat buat minyak masak je, sabun, lilin. Kan kalau awak perasan, creamer, susu pekat manis tu kan, sekarang ni kan creamer kan. Bila creamer tu, dia dah campur dengan sedikit lemak kelapa sawit sebenarnya. Sebab tu harga dia agak murah berbanding dengan susu. Awak check lah. Kalau ada tulis susu, harga dia mesti mahal sikit. Aktiviti getah, sarung tangan, tayar, petroleum dan gas asli, minyak pelincir, plastik dan cat, violin, tembikar dan jubin, batu kapur untuk penghasilan simen. Kita dah habis ya untuk faktor fizikal. Ada 5 tadi. Yang pertama ialah bentuk muka bumi, yang kedua ialah tanah, yang ketiga ialah iklim, yang keempat saliran, yang kelima ialah bahan mentah. Kita teruskan. Kita nak lihat kategori yang kedua ya, yang mempengaruhi kegiatan ekonomi, faktor manusia, dasar kerajaan. Jadi bila kerajaan membuat dasar-dasar ini, dia memastikan bahawa setiap maksudnya aktiviti tu dijalankan di Malaysia. Contohnya dasar pertanian negara. Sebenarnya kalau awak nak tahu kegiatan pertanian penanaman padi di kawasan Labu Kubung ni memang kerajaan dah gazetkan kawasan ni mesti tanam padi. Sebab apa, kalau dia tak gazetkan macam tu, nanti semua orang jual tanah, buat rumah contohnya ataupun tanam kelapa sawit ke kawasan padi dia, akhirnya bekalan beras di negara kita akan berkurangan. Sebab tu dasar kerajaan. Dasar pertanian negara, itu bawah dasar pertanian negara. Pelan induk perindustrian. Dia katalah mesti ada industri, hiliran ke. Dasar pendidikan kebangsaan. Ini ialah kita menyebarkan ilmu pengetahuan kepada pelajar, supaya pelajar ini akhirnya akan menceburi kegiatan-kegiatan ekonomi inilah. Risda, Felda, Pekra, ini semua untuk memastikan kegiatan ekonomi berlaku. Malaysia ni sebenarnya pada asalnya merupakan negara pertanian. Sebab tu Risda, Pekra dan Felda ni besar. Tapi bila kita semakin maju, kita tak boleh ketepikan perindustrian. So kita bawa perindustrian, kita kita bangunkan di kawasan tertentu. Contohnya yang paling besar di Shah Alam, Selangor, di Georgetown, Penang.
juga di Pasir Gudang, Johor. Ni antara yang kawasan perindustrian yang agak besar lah dan popular. Okay. Baik, yang seterusnya, infrastruktur. Okay, bila sebut infrastruktur ni, kita kata kemudahan awam. Dan dia lebih merujuk kepada, kita lihat yang pertama sekali, kewujudan jaringan pengangkutan yang baik. Okay. Memudahkan proses mengangkut bahan mentah dari sumbernya ke kilang dan barangan siap ke pasaran. Okay. Tak kisahlah aktiviti apa pun, kegiatan ekonomi apa pun, dia memerlukan jaringan pengangkutan. Padi, dah tuai, okay. Lepas tu nak hantar kilang, perlukan jalan raya. Okay. Kalau tak ada masih lagi jalan apa orang kata, jalan kampung tu memang makan masa yang lama lah untuk sampai kepada pengguna akhir. Okay, pengangkutan yang cekap dalam sektor pertanian amat perlu bagi mengangkut barangan pertanian yang cepat rosak seperti sayuran dan buah-buahan terus ke pasaran. Ini contoh yang cikgu boleh bagi ialah hasil-hasil pertanian dari Cameron Highland. Dari Cameron Highland. Jadi memang dia akan hantar setiap hari sebenarnya. Setiap hari, contohnya macam petang dia akan harvest, dia akan tuai hasil dia. Besok pagi-pagi tu, bukan pagi-pagi pukul 8 pagi-pagi pukul 4 pagi macam tu. Dia akan gerak. Lori akan turun daripada Cameron Highland, hantar ke pusat-pusat pengedaran. Jadi baik pukul 8 macam tu, kita dapat beli sayuran yang segar. Itu pentingnya pengangkutan. Kemudian pengangkutan yang efisien dalam negara juga penting untuk sektor pelancongan. Cikgu ada juga tengok di YouTube, bila orang cerita apa pengalaman yang kurang menarik di Malaysia, dia akan sebut pengangkutan. Sebab apa pengangkutan kat negara kita ni dia tak efisien. Masih belum. Kalau nak banding dengan Korea ke, nak banding dengan Jepun ke, kita belum lagilah capai tahap tu. Tapi walau bagaimanapun terutama sekali di kawasan bandar Kuala Lumpur, Putrajaya, Selangor, sebab dia dah ada monorail, ada ETS. So dia dah memudahkan pelancongan. ETS tu saya rasa bagus, cikgu rasa bagus sebab dia menghubungkan kawasan tengah dengan kawasan sebelah utara Malaysia, yang mana kita boleh sampai dengan mudah dan cepat. Seterusnya infrastruktur telekomunikasi. Ini juga penting untuk kegiatan ekonomi. Sebab apa? Kita nak urus niaga sekarang ni, zaman-zaman pandemik ni, kita beli barang semuanya online. So kita perlukan infrastruktur telekomunikasi yang baik. Ini adalah faktor manusia yang bina, manusia yang develop dan majukan infrastruktur ni. Jadi orang yang duduk kat rumah pun, contoh macam Khairul Amin tu, dia boleh jual sampai nyet tu 1 Malaysia. 10 minit 10,000 bekas ke habis tu saya tengok dia punya video. Infrastruktur. Bila ada infrastruktur yang bagus, so aktiviti ekonomi kat situ ialah perniagaan lah. Berjalan dengan baik. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh cikgu. Bagus. Seterusnya teknologi. Teknologi ni pun satu lagi yang memainkan peranan dalam ini, terutama sekali bidang industrian. Pertanian pun sama. Apa penting dia? Yang pertama mempercepatkan kerja. Ini contohnya penghasilan robot-robot lah. Robot-robot sekarang macam-macamnya robot. Robot ni jangan ingat robot yang macam bentuk manusia tu tak. Vacuum cleaner yang bergerak tu pun robot. Jadi dalam bidang pertanian, jentera tuai padi, itu juga teknologi. Dia mempercepatkan kerja. Kalau letak jenuh awak nak tuai padi tu, dia kena ambil segumpal, dia kena hempuk sampai dia punya padi lerai. Sekarang tak payah. Dia jalan je, kat belakang tu padi terhasil. Maksudnya dia berjaya asingkan padi dengan tangkai dia. Kemudian meningkatkan kualiti produk, mengurangkan pencemaran, menjimatkan kos
Okay, jimatkan kos ni memang kita tahu bila kita menggunakan teknologi kos dia besar nak beli. Tapi once kita dah ada untuk masa akan datang, maksudnya untuk tempoh yang panjang dia menjimatkan kos. Okay, meningkatkan jumlah pengeluaran, meningkatkan keselamatan. Okay, kemudian modal, okay, faktor seterusnya ialah modal. Okay, dua jenis modal di Malaysia itu modal domestik dan pelaburan langsung asing. Okay, modal domestik ni maksudnya kita pinjamlah dengan bank-bank ataupun institusi yang menyediakan pinjaman kewangan untuk kegiatan ekonomi. Okay, contohnya MARA, Majlis Amanah Rakyat MARA, kemudian bank-bank, agrobank, okay, Amanah Ikhtiar, Amanah Tekun, itu ialah modal domestik. Yang kedua ialah pelaburan langsung asing. Jadi bila kita nak buat satu industri yang besar lah, okay, kita perlukan pelaburan asing. Okay, dia akan laburkan teknologi dan juga duit. Seterusnya dia membantu dari segi pemasaran. Okay, itu ialah modal. Kemudian pasaran, okay, kat mana kita nak pasarkan produk-produk kita ni, hasil-hasil ekonomi kita ni, sama ada pasaran tempatan ataupun pasaran antarabangsa. Okay, pasaran tempatan dalam Malaysia, antarabangsa ni luar negara. Sekarang ni kalau kita nak jual produk kita ke luar negara tu, kita masuk je channel-channel shopping online di luar negara, boleh jual. Orang ada jual kicap Malaysia ni jual sampai ke UK, okay, ada. Okay, itu ada pasaran. Itu semua disebabkan kecanggihan telekomunikasi. Okay. Dan yang terakhir sekali, okay, untuk memastikan kegiatan ekonomi kita ini boleh berjalan dengan baik, okay, kita mesti ada buruh, pekerja. Okay. Baik bidang pertanian, pelancongan, perkhidmatan mesti ada buruh yang mahir atau separa mahir. Okay. Setakat tu ada soalan tak? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Jelas ya semua? Satu Jelas, ni cikgu. dia boring sikit sebabnya cakap dia kan, dia sebab teori. Okay? Cuma kena ingat, ada berapa kategori faktor tadi? Ada berapa kategori faktor yang kita ekonomi? Okay, ada dua. Okay? Ada soalan tak? Kalau tak ada soalan, kita nak teruskan. 3, 2, 1. Tak ada. Faham lah tu ya. Okay, kalau tak ada soalan, cikgu lah nak soal. Okay, soalan yang pertama. Okay. Mengapakah aktiviti ekopelancongan berkembang pesat di Malaysia? Siapa nak cuba? Orang senyap ni, memang dia tunggu cikgu panggil dia. Okay, Atikah. Atika, cuba jawab. Mengapakah aktiviti? Sekejap. Sebab apa tu, dia merupakan sektor perkhidmatan yang utama dekat Malaysia ni. Kalau sektor pelancongan tu. Okay, tu betul juga. Tapi kenapa agaknya dia berkembang pesat? Apa faktor-faktor dia? Soalan ni sebenarnya dia nak tahu tentang faktor yang menyebabkan ekopelancongan berkembang pesat. Kenapa orang nak datang Malaysia? Sebab banyak tempat yang menarik. Okay, satu, banyak tempat menarik. Yang kedua, apa lagi sebab orang nak datang Malaysia ni? Yang lain-lain? Bantu Atika. Iklim Malaysia.
Ya, betul iklim. Orang datang Malaysia sebab Malaysia ni sepanjang tahun panas dan hujan, panas dan lembap. Jadi dia datang bila-bila masa je. Selalunya bila waktu musim sejuk dekat negara yang 4 musim ni, ada setengah mereka yang akan keluar daripada negara dia akan pergi melancong ke negara-negara seperti macam Malaysia lah. Okay? Baik, yang ketiganya apa? Ada 3 faktor tu. Satu lagi tadi iklim, kemudian bentuk muka bumi, satu lagi apa? Kita dah bincang tadi. Faktor manusia tadi tu, apa dia? Apa? Sari? Apa dia? Saliran cikgu. Okey. Saliran. Okey, saliran juga ya. Orang datang nak tengok river cruise kita. Okey. Satu lagi ialah infrastruktur. Okey, infrastruktur maksudnya kita punya lapangan terbang kita okey, bagus. Okey, perkhidmatan MAS antara yang terbagus di dunia. Okey, datang Malaysia pun walaupun belum canggih tapi taklah sesukan negara-negara lain. Okey. Baik. Okey, lihat gambar tu. Itu ialah gambar perusahaan. Apa tu? Okay, soalan seterusnya. Namakan jenis kegiatan ekonomi berdasarkan rajah di atas. Alia, boleh cuba Alia? Teknologi. Tak, ni soalan basic ni. Apa sektor dia? Kegiatan ekonomi dalam rajah tu, dia berada di sektor mana? Kita tahu kita ada 3 sektor kegiatan ekonomi kan? Primer, sekunder dan juga tertier. So, kegiatan ekonomi berdasarkan rajah tu dia berada di sektor mana Alia? Sekunder. Ya, sekunder ya. Itu ialah aktiviti pembuatan automobil. Okey, ni huraikan satu faktor yang sebenarnya tu, satu faktor yang berkait rapat dengan pembangunan kegiatan ekonomi tersebut. Okey. Cikgu bagi masa kat awak 3 minit fikir. Ini penting sebab ini berkait rapat dengan awak tugasan sebentar lagi. Yang mana awak mesti boleh huraikan hubung kait faktor dengan kegiatan ekonomi. Okey. So untuk ini ialah sektor sekunder tadi, iaitu pembuatan kenderaan. Jadi apa faktor yang berkait rapat yang menyebabkan kegiatan ekonomi ini boleh dilaksanakan di Malaysia? Okey. Dah? Okey, Hazimah, boleh cuba Hazimah? Awak pilih satu faktor daripada ada berapa tadi tu? Ada 9 faktor yang cikgu dah terangkan tu yang berkait rapat dengan kegiatan ekonomi ni. Cuba terangkan. Hazimah. Atau ada orang lain nak cuba? Fariha? Teknologi cikgu. Okey. Macam mana awak nak huraikan tu? Jawapan tu betul tak? Teknologi. Sebab dia mempercepatkan kerja untuk pengurusan tanaman-tanaman Malaysia. Okey. Betul. Okey, tahniah. Terima kasih Fariha. Jadi, dalam kegiatan ekonomi automobil ni,
Okay, faktor yang berkait rapat dengan dia yang pertama ialah teknologi. Jadi dengan adanya teknologi dan kepakaran yang ada di Malaysia, kita boleh buat kereta tempatan. Okay, itu yang pertama. Apa lagi faktor yang lain? Okay, industri otomotif ni, okay, cikgu dah tanya kelas yang lalu, dia berada di Tanjung Malim. Proton di Tanjung Malim. Kenapa agaknya dibuat dekat Tanjung Malim tu? Apa faktor yang menyebabkan kilang tu dibina di Tanjung Malim? Syifa? Syifa? Boleh cuba? Syifa tak boleh? Azhara tu? Syifa nak cuba Syifa? Tak ada orang nak cuba. Siapa-siapa lah. Siapa-siapa. Mungkin awak tak tahu kot Tanjung Malim. Okey, Tanjung Malim kawasan tu ialah kawasan Tanah Pamah. Okey, dan kawasan Tanjung Malim tu kawasan besar, kawasan baru. So dia bina pengangkutan jalan raya yang baik dekat situ, sebab tu ialah dia boleh buat aktiviti itu di situ. Okey. Baik, cikgu harap semua pelajar faham kita dah habis subtopik hari ni, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan kelas? Tak ada cikgu. Okay, kalau tak ada, okey. Ini ialah tugasan anda untuk minggu ni. Ada dua tugasan. Okey. Yang pertama, cikgu nak awak hasilkan peta minda atau peta bulatan berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Okey? Tak perlu huraikan, kita buat peta minda sahaja. Awak boleh pilih kalau nak peta minda boleh, nak peta bulatan boleh, salah satu. Tak perlu buat dua-dua. Okey, faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia. Baik, tugasan yang kedua. Tugasan ini meliputi PBD, TP3 dan juga TP5. Okay. Apa dia tugasan dia? Hasilkan video yang merujuk latihan pada buku kerja awak halaman 54, soalan 4 sahaja. Okay. Jadi kalau awak lihat buku kerja awak tu, muka surat 54. Okay. Soalan dia, apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi dalam foto berikut? Okay, bagi dua foto dekat situ. Okay, yang pertama tu ialah penternakan lembu susu. Yang kedua ialah penanaman teh di Kundasang Sabah. Jadi dalam video awak nanti, yang pertama, nyatakan sektor kegiatan ekonomi yang wujud di kawasan kajian. Maksudnya dekat Kundasang Sabah ni, apa sektor? Cikgu nak sektor sebut sektor dulu, lepas tu sebut kegiatan ekonomi dia. Kemudian soalan yang seterusnya, nyatakan, bukan soalan lah, maksudnya dalam video nanti, yang kedua, nyatakan kegiatan ekonomi yang berlaku di kawasan kajian. Okay. Yang ketiga, dalam video awak juga awak perlu huraikan dan bahaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi yang berlaku di kawasan kajian. Okey. Faham tak soalan ni? Dia nak apa tugasan ni? Siapa tak faham tugasan? Okey, cikgu bagi contoh katakanlah macam tadi, kita kata gambar tadi kan? Kalau gambar ni, gambar orang tu buat kereta ni. Jadi sektor dia ialah sektor sekunder. Okay. Kemudian yang kedua tadi dia minta kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dia ialah perindustrian automotif. Okay, penghasilan kereta. Kemudian perkara yang ketiga ialah
dia perlu huraikan dan bahaskan. Okey? Tadi kita dah sebut ya, faktor yang pertama ialah teknologi. Jadi awak huraikanlah kenapa teknologi itu yang menyebabkan kegiatan ekonomi ni berjalan dengan boleh dilaksanakan di Malaysia. Itu maksud hurai dan bahaskan. Okey? Cikgu harap jelas. Kalau ada soalan boleh tanya. Kalau awak ada soalan selepas ini pun boleh tanya. Okey, tugasan ni cikgu tahu dia agak berat. Jadi bagi tujuan pelaporan cikgu untuk kelas mingguan, cikgu nak awak hantar yang tugasan pertama tu selewat-lewatnya hari Sabtu. Okey. Kemudian video ni cikgu bagi masa yang panjang sikit sehingga hari Rabu minggu hadapan. Boleh kelas? Tapi kalau awak boleh siapkan awal lagi baguslah. Sebab kalau awak siapkan awal, awak boleh rehat. Okay? Ya. So tugasan yang pertama, hantar hari Sabtu ini. Okay? Tugasan yang kedua, selewat-lewatnya hari Rabu minggu hadapan. Okay, untuk buat video ni, okay, ada dua cara kan cikgu beritahu hari tu. Yang pertama, awak boleh record je. Record diri awak. Nyatakan. Okay, jawab soalan-soalan yang cikgu berikan tu. Okay. Ataupun kalau awak memang pandai InShot ke, KineMaster ke, PowerPoint ke, Canva ke, boleh buat. Okay. Bergantung pada kemahiran awak. Cikgu taklah nak paksa awak. Guna Canva tak. Macam tugasan yang lalu. Okey. Cikgu nak tanya. Okey. Ya. Peta bulatan tu buat dekat buku tulis ke? Ya. Awak buat dekat buku latihan. Siapa yang buku latihan tak jumpa ke, buat dalam kertas. Okay. Kemudian snap peta tu hantar dekat cikgu. Okay, ada soalan lain tak? Yang video kan tu cikgu, Ya. kena voice ke? Okey. Cikgu minta sangat kena voice. Okey. Cuba dah kalau boleh. Kalau memang tak boleh sangat, tak apalah. Sebab cikgu nak dengar suara. Lama kan tak dengar suara awak. Cikgu nak dengar suara. Kalau dapatlah. Kalau memang tak boleh juga, dia nak boleh hantarlah video yang Okey ya. Ada soalan lain? Cipa ada soalan? Tak ada cikgu. Sarah ada soalan Sarah? Faham tak? Faham. Atika? Faham cikgu. Azaratul? Faham cikgu? Apa lagi ni? Sarih? Faham cikgu. Barulah dengar suara Sarih ni. Hari ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang. Okey. Kita tahniah dan terima kasih kepada semua yang hadir kelas cikgu hari ni. Okey. Baik, sebelum awak beredar, dia beri tulis dekat chat box. Maksudnya beri kesimpulan lah, awak faham ke, tak faham ke, awak suka Google Meet ke, awak suka cara biasa ke. Okay. Tinggalkan komen awak dekat chat box untuk cikgu tengok. Okay. Semua orang lah. Kalau nak komen yang nak condemn cikgu boleh, tapi guna ayat yang bagus lah. Yang membina. Macam tu maksud dia. Kan sentak pula cikgu baca. Okay. Okay. Please 8 orang tinggalkan komen dekat chat box. Okay, yang belum isi kehadiran, cikgu dah bagi link dekat chat box tu. Tolong isi kehadiran anda. Okay, apa lagi kehadiran, komen. Baik, sebarang tugasan sila hantar ya. Ikut masa yang ditetapkan. Itu saja dari cikgu. Sebelum kita
bersurai, cikgu nak minta, sekejap ya. Cikgu nak minta, okey. Cikgu nak minta semua pelajar buka video cikgu nak ambil gambar. Buka video sekejap je. Boleh? Buka video masing-masing supaya cikgu boleh nampak muka masing-masing. Tak ada orang nak buka video dia. Ni mesti yang perempuan tak pakai tudung lagi ni. Boleh? Tak boleh? Yalah. Yang tak boleh tu. Okey. Itu saja untuk hari ni. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih Kak Zaili. Sama-sama.